Kita rasa macam berat sangat. Jadi inilah orang muda, semangat kepemudaan yang kita nak supaya dalam perasaan keseronokan kita menjalinkan cinta antara lelaki dan perempuan. Kalau nak lihat pengalaman kan, banyak nak share ikut lagi ni kot. Kita share 3 minit je. 1 minit je. Boleh lah nak share banyak-banyak je, 1 minit je. Dulu 50 kali yang kata-kata nak kahwin umur 20 tahun ni, maksudnya kita sudah berkenalan antara satu sama lain. Waktu berkenalan itu tidak mengambil masa, kita tak nak mengambil masa yang lama. Terus saya menyatakan pada ibu dia, mak isteri saya, makcik, saya rasa saya dah bersedia nak ambil tanggungjawab untuk jaga anak makcik. Nampak gentleman. Umur 20 tahun. Terus jumpa kepada ibu dia, ayah dia tak ada dah. Terus jumpa mak dia, makcik, saya dah bersedia untuk ambil tanggungjawab untuk jaga anak makcik. Walaupun tengah rajau ni, cuti sen balik ke kampung, minta nak kahwin. Bila ke apa? Beranilah. Respect lah. Mak dia terus kata, terpulanglah. Jadi memang macam kau baik. Dia agak berkudur sikit. Saya terus jumpa dengan kakak dia yang berjaga dia. Kak, saya rasa saya dah bersedia nak ambil tanggungjawab untuk jaga adik kakak sebagai isteri saya. Kakak dia terus kata, hush! Apa benda ni, kau mengaji agama? Kata mengaji agama tak tahan nafsu ke pun? Tiba-tiba tengah belajar nak kahwin, nak bagi anak isteri makan apa? Nak bagi macam-macam. Tetapi alhamdulillah tabarakallah, dengan keyakinan orang muda, dengan semangat muda, dengan ketentaran jiwa dan sebagainya. Sikit tak boyo. Kan? Boyo sikit tak apa. Yang penting ialah kita melihat perkahwinan itu merupakan satu amanah dan tanggungjawab. Bukannya kita memberi alasan aku nak mengelakkan diri aku daripada perbuatan maksiat. Aku tak nak perhubungan aku ni yang dah mungkin banyak melakukan maksiat, jadi aku nak mengelakkan maksiat, aku nak kahwin. Seolah-olah saya akan mencemarkan matlamat perkahwinan itu, kerana yang lebih besar ialah ianya merupakan sunnah para rasul. Min sunnahil mursalin. Sunnah para rasul yang bersiwa, wal muta'attuf, malu al-hayat, dan juga nikah merupakan sunnah para rasul untuk kita ikut. Kepada orang muda yang dalam medan belajar, medan ilmu, yang sedang belajar, yang mungkin sekarang ni anda semua tidak memikirkan lagi untuk kahwin. Kita semua dah fikir untuk kahwin ni semua. Yang perempuan kata dah, yang lelaki nanti dulu. Nah, belajar. Sebab medan anda sekarang ni sedang medan ilmu. Tetapi kalau yang memikirkan untuk bernikah di usia yang muda ni, ayo kita buktikan yang kahwin muda ni memang semua. Memang syok. Bayangkan tengah bergetah lagi, tengah semangat lagi kahwin. Tak mana. Anak pun baru tu, ada sedotin ni. InsyaAllah. Jadi fahamlah kepada kita bahawasanya kahwin muda ini terpulang kepada individu itu sendiri. Sama ada melihat keupayaan diri mampu ataupun tidak dari segenap aspek, dari segi ilmunya, keperluannya, pendapatannya, ataupun keperluan semasa di hidup berkeluarga mereka, bergantung kepada kemampuan dan keyakinan anda untuk mendirikan rumah tangga di usia yang muda. Ada beza ke bila kahwin tu? Ada, tapi yang tu kita akan masuk next round. Ya, wallahualam. Jadi faham. Lepas waktunya, terima kasih banyak tangan kita untuk IM dan Pro. Okey, terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Azrul tadi. Kita telah menyampaikan penyampaian yang baik sekali. Kita nak berpindah kepada Al-Fadhil Ustaz Bilal Ashar. Ustaz dah belajar Jordan. Rumah saya belajar kat UIA. Okey, jadi maknanya kahwin masa tu tengah belajar ataupun saya dah habis belajar, dia tengah belajar. Oh, macam tu. Tapi masih muda lagi lah. Yes. Okey Ustaz, biasanya Ustaz umur kita muda-muda kan. Biasanya kalau boleh janganlah terus kahwin. Kalau boleh cinta-cinta dulu lah, kenal hati budi dulu. Lagipun tak enjoy lah kalau awak dah kahwin. Ustaz awak dah kahwin, Ustaz yang Ustaz tu lah kan. Jadi apa cabaran Ustaz sebagai orang muda? Tiba-tiba kahwin
Jadi rasa macam apa cabaran-cabaran yang dia lagi. Orang lain tu relax, untuk diri, boleh melancong pergi ke Krabi. Besok tak nak balik, sambung lagi, tambah lagi. Ustaz tak boleh sebab dah kahwin. Jadi cik pasal, kita lah jawab. Jadi nak tanya Ustaz, apa cabaran-cabaran? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada moderator yang dikasihi rakan-rakan dan yang dicintai penganjur, seterusnya yang dihormati rakan-rakan yang ada dalam dewan ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Aqul wa billahi taufiq, insyaAllah. Jadi berkenaan dengan soalan daripada Ustaz tadi berkenaan dengan cabaran kahwin muda. Jadi sebenarnya cabaran yang sebenar adalah bukan kepada you kahwin muda atau you kahwin tua, tapi dia sebenarnya cabaran yang sebenar adalah untuk menanam rasa tanggungjawab dan disiplin di dalam diri kita sebagai pioneer kepada sebuah rumah tangga. Sama ada anda adalah seorang lelaki atau seorang perempuan, kedua-duanya memainkan peranan yang sangat penting di dalam sebuah rumah tangga. Maka sebenarnya ketika anda berniat untuk berkahwin, kali pertama anda berniat untuk berkahwin, apa yang anda perlu pandang adalah ultimate goal yang telah Allah tetapkan sebenarnya kepada kita apabila kita nak berkeluarga. Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, di mana ayat ni menjadi saya punya motivasi terhadap rumah tangga, terhadap cinta. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari siksa api neraka. Maka bila kita ada niat nak berkahwin, ada niat nak bercinta, kita kena ingat bahawasanya kita akan ada satu tanggungjawab untuk bawa orang yang kita cintai itu, bawa isteri kita, bawa suami kita, bawa anak kita, bawa keluarga kita untuk pergi ke syurga Allah SWT. Maka bagaimanakah ciri-ciri orang yang boleh pergi ke syurga Allah SWT? Adakah dia seorang yang lalai, suka membazir masa, tidak terurus urusan dia? Semestinya tidak. Orang yang nak pergi ke syurga Allah Ta'ala ini, dia ada satu peribadi. Dia ada disiplin. Dia tak bazir duit, dia tak bazir masa. Dia ada benda, dia ada orang panggil chemistry dia pada diri dia, yang macam bila orang tengok dia, orang boleh hormat dia. Maka itu yang kita perlu kejar. Bila kita ada rasa nak berkeluarga, bila kita ada rasa nak bercinta dengan orang lain, benda ini yang mana remaja kita tak dapat, kerana cinta pada hari ini telah di-hijack oleh sistem hari ini, sistem jahiliah pada hari ini, di mana cinta tu ditunjuk sebagai benda yang lunyai, benda yang melalaikan, yang digambarkan dengan makan satu garpu, minum satu straw, keluar berdating dan sebagainya. Sampai satu tahap cinta tu digambarkan seks. Cinta ialah seks. Sebab tu tidak hairanlah ada orang sanggup gadaikan maruah dia, kononnya membuktikan cinta. Maka di sini ya, bila kita selesai bahagian kefahaman ni tadi, maksudnya kenapa kita nak berkeluarga, iaitu bila kita menjadi seorang tu nak bawa kita pergi syurga Allah Ta'ala, maka cabaran-cabaran yang dinyatakan oleh Ustaz tadi sebagai contoh, saya masih muda, mungkin kita ramai kawan-kawan lain yang masih muda juga, yang suka enjoy, yang tak ada tanggungjawab keluarga, yang mungkin kalau dalam kawan-kawan sama-sama belajar pula, mereka senang nak study, kita pula kena dengan anak dan sebagainya ya. Kita takkan bermasalah dengan benda-benda tu. Kita takkan anggap, oh susahnya hidup lepas kahwin ni, apa salah aku kahwin muda, tengok sekarang dah susah. Tak. Kita sebagai orang yang tahu, yang membuat keputusan untuk kahwin muda, yang mana kita faham dari kahwin tu, kita nak bawa diri kita dan ahli keluarga kita ke syurga Allah Ta'ala, maka kita akan prepare diri. Sebab tu ya, ramai orang, kita kena sedarkan diri kita bahawa kita kahwin, kita kena bezakan cinta kahwin dengan rumah tangga ya. Cinta tu adalah apa yang drive kita untuk semua benda ni. Kahwin tu sehari je, yang hari yang kamu
habis bergadang beribu-ribu ringgit, yang sampai kadang-kadang ada orang buat loan dan sebagainya, yang sampai nak langgar perintah Allah Taala semua pada hari itu, dengan segala make upnya dan segala bagainya, dengan pakaian dan sebagainya, dengan segala pembaziran lagi sehari itu je. Tapi yang ramai orang ramai tak nampak adalah rumah tangga ni tadi yang kalau boleh kita nak berterusan di hari akhirat. Maka rakan-rakan sekalian, rakan-rakan yang saya kasih kerana Allah SWT, bila anda ada rasa nak berkahwin, sama ada muda, sama ada tua, anda kena faham Al-Tahrim ayat 6. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka sibukkanlah diri anda dengan membina peribadi itu tadi. Mula cek balik solat kita, Al-Quran kita, hubungan kita dengan Allah SWT, emosi kita. Muda ni kalau kita nak cakap tentang cabaran, kalau kita nak fokusnya pada cabaran kahwin muda, orang muda ni dia ada panas. Sebab tu kadang-kadang kalau kita nampak rate cerai naik, dia naik sama dengan rate kahwin muda naik juga. Dia kurang lah Sebab kadang-kadang kalau kita nampak mungkin apa yang persamaan itu adalah orang muda ni dia panas kadang-kadang. Sebab tu kalau kita tak rajin consult dengan mak ayah kita semenjak kita kecil, sebelum kita bercinta, waktu kita bercinta, waktu kahwin kita akan mudah nak cerai dengan pasangan kita, mudah nak cari gaduh, mudah nak terasa dengan benda-benda kecil. Dan bila kita nak buat keputusan, kita tak akan consult dengan orang lain. Sebab waktu muda kita dah terbiasa dengan benda-benda. Itu satu contoh. Nanti bila waktu muda, masih muda, saya bagi contoh, saya nak bagi contoh isteri saya. Isteri saya tak ada kat sini, saya boleh cerita apa saja kan. Isteri saya isteri saya, dia kahwin dengan saya, dia tengah belajar, dia masih belajar sekarang. Dan Allah izin kami ada anak. So, isteri saya sebagai seorang yang faham dari apa yang saya cakap, yang tadi saya tahu sudah ingat anda semua, maka dia sudah prepare diri dia untuk berhadapan dengan perkara itu. Maka kita tak gaduh lah, dia tak bising lah kat saya, awak ni tak kesian dengan saya, kita dah ada anak, saya dah mesti dia tak kenambung. Tapi saya pun sebagai suami, seorang yang dah prepare juga dengan situasi ni, kita tahu kita tengah kahwin dengan orang yang sedang belajar. Maka kita pun tahu macam nak relaxkan dia kadang-kadang. Bila ada rezeki lebih, kita bagi dia hadiah. Bila ada rezeki lebih, ajak pergi shopping ke. Kalau time tengah tak ada duit lah paling komat pun, jom naik kereta. Pergi mana? Ada lah. Pergi mana ni? Ambil angin. Buat lawak-lawak, jok-jok yang menghidupkan jiwa dia. Sebab kita faham, itulah cabaran yang kita nak hadapi. So, rakan-rakan yang saya kasih, sebelum saya serah pada moderator, marilah kita cek balik. Bukan cabaran itu apa yang kita nak lalui. Kita nampak. Kita kena cari apa yang sebenarnya boleh membantu kita menjadi seorang yang mampu menghadapi cabaran-cabaran tadi. Kawan ajak makan. Saya kadang-kadang memanglah saya berkahwin muda. So, ada kawan-kawan saya sekarang sama masa dekat UKN contohnya. So, mereka ni kadang-kadang lepak, main futsal apa semua. Saya pula makin futsal. Gemuk kan, kau isi pun tak sedap. Kita tu kan insyaAllah tak dapat bergaul dengan diorang. Tapi kita sebagai orang yang faham, jadi kita akan tahu, kita tak akan cakap kenapa cabaran begini, kenapa cabaran ini. Kita akan cari macam mana nak selesaikan cabaran ini. Sebagai contoh, so, saya tak boleh pergi kat diorang suka lepak tengah malam semua. So kadang-kadang saya panggil diorang kat rumah. Akhir main datang rumah nak buat makan-makan. Dapat juga jumpa dengan kawan, bersembang, bermukhalasah, hubungan tak orang kata apa, tak terganggu dan sebagainya. Kita masih boleh keluar dengan kawan, tapi ada disiplin dia. Hari ini semua kita dah bersedia sebab kita faham tadi. Kita jadi orang yang disiplin, ada tanggungjawab. Kita bukan kahwin kerana nafsu, kerana nak buat seks saja. Bukan, kerana nak tunjuk dengan kawan-kawan aku dah kahwin. Bukan. Kita sedar perkahwinan kita, rumah tangga kita ada ultimate goal yang sangat besar, iaitu syurga Allah SWT. Saya setakat itu saja untuk round ni. Saya selamat pada. Terima kasih kepada Ustaz Bilal Ashraf atas penerangan yang cukup baik. Tepuk tangan untuk dia. Memang beza Ustaz, cerita lain. Nikah tu satu hari je tak rasa kan. Kemudian rumah tangga tu lain. Rumah pun lain, tangga pun lain. Okey Ustaz, jadi itulah penerangan dari Ustaz. Sebenarnya kadang-kadang saya terfikir kat cabaran. Betul, kita bila dah kahwin ni, kita tak boleh nak lepak kat luar kan. Jadi apa yang saya buat? Saya ajak isteri lepak lagi. Itu je. Kadang-kadang waktu tu kita jalan-jalan ni. Masa saya kat Malaysia tu, kat Kairah tu kita dah ada rombongan untuk apa ni? Rombongan untuk pergi ke Sinai dan sebagainya. Jadi dia kata khas untuk peruntungan kahwin tak boleh kan? Jadi saya pun pegang lah. Wah, tak boleh jadi. Kita kumpul dah kahwin, kita buat mamai, buat tu kan lagi best.
Jadi mari kita lawan balik dengan orang. Cabaran dia. Kalau orang kata macam orang yang pusat, kita main benda lain. Macam-macam bola je. Kita boleh pilih bola apa kita nak main. Orang tak faham tak pun. Nampak tak nak kahwin lagi. Al-Fadhil Ustaz. Dan kita nak masuk pusingan kedua. Nanti sekejap lagi kita akan open. Siapa nak tanya-tanyalah. Soalan 18 access pun tak apa. Nak tanya soalan apa pun boleh, insya-Allah. Kalau dua-dua panel ni boleh jawab, mereka akan jawab. Kalau tak boleh ni abang ni. Tolong abang dia akan cover. Okey. Saya nak tanya pada Al-Fadhil Ustaz Nazrul, Imam muda Nazrul kita ni. Pengalaman beliau kahwin, umur dalam kita ni je lah yang paling kata 21. Okey. Jumpa dengan mak mentua. Macam mana Ustaz boleh explain dengan baik dengan kakak dia tu yang cengeng tu kan? Pun boleh cover, boleh counter lah. Macam mana boleh handle objection tu. Jadi mungkin ada di kalangan kita ni memang nak kahwin juga ni. Umur pun baru 20 nak masuk 21, nak ikut sunnah Imam Nazrul je kan? Jadi bila nak ikut, jadi macam mana? Apa tips pengalaman? Ni pengalaman betul ni, kisah-kisah punya. Okay, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau nak cerita tentang cerita ini, saya akan cerita biasanya waktu lepas kita minum-minum, lepas habis dah korang, kita akan sembang-sembang waktu minum. Hanya untuk orang tertentu saja. Okey. Tetapi untuk korang kita kali ini, sembang ni, saya akan ceritakan secara hati ke hati. Tetapi dari hati ke hati ini bukanlah untuk menunjukkan apa yang saya lakukan ini merupakan contoh terbaik untuk anda. Tetapi just nak sharing kepada anda supaya anda boleh menilai adakah jalan yang saya pilih ini jalan yang terbaik ataupun kaedah yang diguna pakai oleh Ustaz Hilal tadi merupakan kaedah yang terbaik. Matlamatnya sama supaya kita boleh membina al-jannatul ajilah itu. Untuk kita membina syurga yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini nanti. Sebab itu satu ayat Al-Quran yang memberi motivasi yang sangat baik kepada kita. Biasa kita baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah. Apalah maknanya? Tahu tak apa maknanya? Tidak akan aku membebani hamba itu melainkan dia dapat menanggungnya. Maksudnya kalau kita bersinergi dengan satu keadaan, suasana yang kita tak tahu apa yang akan berlaku depan. Yang kita tahu tak kahwin, tapi kita tak tahu kita ni bahagia ataupun tidak. Kita ni dapat anak ataupun tidak. Keuangan aku kukuh ataupun tidak. Semua itu satu risiko yang kita tidak tahu apa akan berlaku. Tetapi dengan sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah bagi motivasi kepada saya dan kepada kita semua supaya Allah dah bagi jalan itu, pasti ada jalan kemudahan. Lalu waktu itu sebenarnya saya sedang belajar di College Islam di Perak. Kemudian semasa duduk di tahun 2, kita pun terlibat dengan kepimpinan pelajar, pimpinan mahasiswa. Kita pun selalu bagi kuliah di masjid surau. Tiba-tiba tuan guru saya sebut, isyarat saya sebut Nazrul, kalau kamu ingin cemerlang lagi di masa hadapan itu, kamu kahwin. Bingung. InsyaAllah dia cuma best. Dia punya nasihat memang best. Oh betul. Saya suka. Lalu saya pun beritahu dengan pesyarat saya, saya ada kenalan di kampung. Jadi macam mana? Guru saya kata, mari bawa dia belajar ke sini. Bagi best Kan? Sporting betul. Sebab kami, saya sendiri melalui satu proses transform. Kita melalui satu proses hijrah. Dulu kita tidak belajar agama, tiba-tiba satu keadaan kita teringin belajar agama. Dan kita ingin mengetahui apa itu orang tersebut nikah, bercinta selepas nikah, merasai kemanisan selepas bernikah. Walaupun saya sudah berkenal dengan dia, kenal waktu SCP lebih kenal, tetapi kita nak rasa macam mana orang lain rasa bercinta selepas nikah. Lalu saya pun beritahu dengan pesyarat, baik, dia kata baik, datangkan diri di sini, belajar sekali. Kemudian diberi semangat lagi, Nazrul, kalau kamu nak lebih cemerlang kahwin.
Lalu itu yang menjadikan saya bila dia belajar tidak ada pelajar lain tahu kami sudah dikasih sudah diikat. Tidak ada pelajar lain tahu melainkan pensyarah-pensyarah saja. Kami tidak kami. Bila nak berinteraksi pun kita melalui perantaraan pensyarah saya. Okey, nak berhubung lagi boleh tak masalah, nak ikan sambut hari jadi boleh, ajak dia dan ajak keluarga ustaz tu mari kita pergi makan sekali. Okey, boleh bersembang, tak ada masalah. Saya melalui proses itu, masya-Allah indahnya. Ya. Kemudian lama kelamaan insya-Allah tabarakallah tanggungjawab itu rasa sudah sampai masanya, dan bila cuti balik cuti saya pergi bertemu dengan keluarga bekas tunang saya tu. Isteri saya datang. Dah putus kan? Kemudian saya menggagahkan diri untuk orang pertama sekali saya jumpa ialah bonda saya. Ibu saya, mak. Dia kata nak kahwin boleh? Hush. Nah, sabarlah, belajarlah dulu bagi habis. Nah, saya pun bila disebut macam tu baiklah, mak minta ampun, minta maaf, tak kahwin lagi lah. Nah, tak minta dah. Kemudian balik semula ke college. Kemudian cuti saya lagi jumpa dengan mak mertua pula. Jadi saya nak menggalas amanah untuk jaga anak masih ikut arah terpulang. Kan? Sebab dia dah agak uzur. Saya tidak sempat bertemu dengan arwah bapa mertua saya. Dia sempat untuk bersama dengan, untuk dia walikan saya untuk nikahkan saya. Kemudian jumpa dengan kakak dia bilang pun alasan yang itulah digunakan. Nak bagi anak bini makan apa, nak bagi apa makan, macam mana nak menyara keluarga. So saya pun bersabar lagi. Bersabar. Sehinggalah insya-Allah tabarakallah atas izin Allah Subhanahu wa taala pensyarah saya yang bersemangat untuk menyuruh saya kahwin. Mereka turun segerombolan pensyarah kami 2-3 orang untuk dahsyat. Kan? Dekat sini ada pensyarah yang sebab tu saya kata jangan ikut cara saya. Saya cuma cara ekstrim. kat mana tadi? Kat mana? College Islam di Akademi Pengajian Islam Adalah sudah tak ramai pun. Okey. Jadi turun, kemudian kami terus dibawa bertemu dengan keluarga. Kemudian 2 minggu sebelum 4 Jamadil Awal 1427 Hijrah, bersamaan dengan 1 Jun 2006 hari Khamis, kami diijab kabulkan. Ingat nampak hebat tak suami? Ingat apa anniversary tu? Kan? Saya ni Pada berapa tadi? Lalu okey, alhamdulillah. Kemudian selamat diajak kabulkan, dan pasti dia waktu itu tidak ada kerja lagi. Tidak ada kerja. Kemudian waktu itu adalah kita pergi mengajar di masjid, di kuliah mengajar sementara di sekolah-sekolah di Perak. Dapatlah sedikit, alhamdulillah, subhanallah. Dipendekkan cerita, lama kelamaan masya-Allah itu yang kata insan suruh orang suruh. Dengan sebab kita berkahwin itu untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah tabarakallah, Allah pasti akan membantu kita. Yakin betul lah orang muda. Nah, ayat motivasi kita dah beri dah tadi. Allah akan beri sesuatu tanpa sesuatu yang hamba ni pasti boleh pikul. Itulah yang memberi motivasi kepada saya, dan alhamdulillah sampai sekarang bila satu persatu waktu malam itu hari Khamis, malam Jumaat kami kahwin. Ambil keberkatan malam Jumaat, malam pertama. Kemudian tanggal 2 Jun kami diarahkan balik ke college kami. Tiba-tiba di sana sudah disediakan satu majlis yang masya-Allah besar untuk meraihkan pengantin baru. Untuk masya-Allah macam apa? Kan? Disediakan satu majlis yang besar untuk menyambut kedatangan kami pengantin baru. Diraihkan dengan 10 kemah, walaupun di rumah kami hanya dah buat kenduri kecil-kecilan saja, sekadar meraihkan jemput ahli keluarga jiran tetangga terdekat. Tetapi di college masya-Allah dijemput seluruh warga tempatan di Sriman di Perak sana dengan pelajar-pelajar kolej sekali dengan kami untuk meraihkan pengantin baru. Mikir free tu. Ayo. Memang terbaik lah. Kan? Saya cakap itu first time lah. Sudah kita kahwin. Yep. Nanti kita sembang, ya. Kemudian alhamdulillah
Ustaz, pensyarah saya terus sebut, Nazrul, kamu sudah kahwin, tanggungjawab kamu sebagai suami. Terpulang kamu nak tidur di asrama lelaki ataupun isteri kamu di asrama perempuan. Baiklah kamu. Tiba-tiba kita tak tahu kahwin apa yang tiba-tiba datang hamba Allah. Datang hamba Allah. Ustaz, tahniah, barakallahu lakum wa jama'a bainakum khair insya-Allah. Tiba-tiba kunci rumah duduk dalam rumah saya. Masya-Allah, tabarakallah, Allah bagi rumah. Masya-Allah. Apa boleh? Orang bagi rumah, tiba-tiba 2 hari lepas kahwin, Jabatan Agama Islam Perak telefon. Ustaz, mari datang pejabat agama interview untuk mengajar. Masya-Allah, tabarakallah, tiba-tiba nak interview untuk mengajar di sekolah agama di Tangkap Basrah. Tidak. Masya-Allah, tabarakallah. GPS aku boleh. Sebab itu saya sebut dengan anda tadi, ini laluan yang Allah beri kepada saya. Nah, mungkin laluan itu tidak sama dengan Ustaz dan Sailah tidak. Lain beza. Tapi nak rasa juga ni. Sebab itu keyakinan saya letak hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita letak awal-awal lagi untuk melihat perkahwinan aku ni ya Allah, walaupun dalam istikharah kita bukannya selalu orang faham istikharah ialah untuk menilai, maknanya satu jalan nak pilih. Ya, kan yang putih pilih hitam. Tetapi saya mohon pada Allah, ya Allah, aku dah pilih jalan ni, kau mudahkan jalan aku ya Allah. Mudah jalan aku supaya sampai alhamdulillah sekarang ini, masya-Allah, tabarakallah, cabaran yang Ustaz sebut tadi memang banyak. Terutamanya kita nak buktikan aku kahwin muda, aku takkan ada masalah dengan isteri dan anak-anakku dan juga ahli keluargaku. Sebab soal kahwin bukan saya dan awak, bukan saya dan kamu, tetapi kita dan kami semua. Ahli keluarga kita menyatukan hati ibu dan ayah kita, saudara mara kita, pakcik-makcik kita. Masya-Allah, tabarakallah, saya membuktikan walaupun saya belajar, tetapi tiap-tiap bulan saya boleh bagi duit pada keluarga dan keluarga mertua. Kita buktikan walaupun akak abang yang dulu kahwin, masya-Allah, dengan majlis, masya-Allah, meriah dengan masya-Allah, tabarakallah. Tetapi kita membuktikan aku kahwin muda tengah belajar, boleh juga bagi duit untuk mak ayah, untuk keluarga mertua sebulan paling tidak pun RM50. Sampai sekarang, sampai mereka dia orang dapat duit. Dia orang dapat duit. Macam mana dia orang boleh jadi menguruskan keluarga, masya-Allah, dengan sedemikian keadaan. Alhamdulillah, tabarakallah. Walaupun kepayahan, keperitan kami lalui, tapi dia pun sudah bersedia untuk menerima saya seadanya, dan saya pun sudah bersedia untuk menerima dia seadanya. Oh, so sweet, Ustaz. Semangat. Jadi jarang dia balik. Okey. Ustaz, terima kasih Ustaz. Nanti kita sambung lagi. Bagi foto je lah. Kita tak macam nak cakap lagi, tapi masa tidak mengizinkan kita, Ustaz. Lepas ni kita bagi peluang lagi pada Ustaz. Al-Fadhil Ustaz Sindal Ashraf. Tadi Ustaz dah sebut, orang muda ni kadang-kadang mak bapak nasihat jangan kahwin muda-muda. Tengok ramai kahwin muda juga. Lepas tu tunjuklah statistik terjangkit dan sebagainya yang menunjukkan bahawa memang terbukti orang yang kahwin muda statistiknya ramai yang bercerai. Jadi Ustaz, macam mana Ustaz menghadapi situasi begini supaya adik-adik kita ni tak trauma dengan apa yang telah berlaku? Dipersilakan. Terima kasih. Dan terima kasih kepada Nazrul atas perkongsiannya yang sangat memberikan kepada harapan kepada semua orang. Contoh kita semua boleh kahwin muda, tak ada masalah. InsyaAllah di UM akan bagi rumah, bagi majlis rumah. Habis sakit percara UM. Mundur. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita memerlukan cerita-cerita dan mendengar cerita-cerita tadi untuk rasa bahawa sebenarnya hidup ni memang bukan ada tempat. Cuma kadang-kadang kita tak bergantung kepada yang mempunyai ajaib tu. Betul tak? Kadang-kadang kita letak bergantungan kita pada duit, pada orang lain, tapi kita lupa nak bergantung kepada Allah SWT. Sedangkan Allah Ta'ala itulah yang lebih rapat daripada kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Di bersama itu muhasabah. Jadi berkenaan dengan tadi dengan mengalami cabaran. Mungkin tadi saya pada round pertama saya telah berkongsi berkenaan dengan apa sebenarnya yang perlu kita ada sisipkan dalam diri kita supaya kita mempunyai orang kata kekuatan untuk berhadapan dengan apa saja cabaran.
Tapi mungkin kali ini lebih detail sikit. Sebagai contoh tadi soalan diberikan adalah anak muda darah panas. Macam mana nak berhadapan dengan benda-benda itu? Okey, di sinilah pentingnya pada saya preparation, kita mengenal diri kita. Macam contoh diri saya sendiri, saya dulu seorang yang pandai-pandai. Sekarang pun adalah sikit-sikit lagi bagi-bagi pandai-pandai tu. Cuma kita kena ada ability untuk mengenal diri kita. Kita kena tahu apa kelemahan kita yang kita ada. So, sebelum berkahwin, apa yang boleh selagi ada masa, selagi itu kita boleh usahakan untuk berhadapan dengan cabaran tersebut. Sebagai contoh, saya sebelum berkahwin, saya banyak baca buku. Baca buku berkenaan dengan perkahwinan. Tapi selain baca buku, saya juga mengambil peluang berjumpa dengan orang-orang yang telah berkahwin. Contoh di Jordan saja ada sini-sini PhD, master yang telah berkahwin. Ada juga rakan-rakan lain yang ambil medik, yang lebih sibuk daripada saya tapi dah kahwin. So saya merajinkan diri bertemu dengan mereka. Ustaz, apa tips Ustaz, apa macam Ustaz hadapi benda ni dan sebagainya. Dan untuk tidak terhad kepada mereka saja, saya juga bertemu dengan guru-guru saya, sama ada guru saya di sekolah menengah, juga guru saya di universiti, dan bersembang tentang masalah sifat terancam dalam hidup ni dan apa yang kita sebagai orang muda kena buat. Jadi contoh macam tadi, contoh macam panas baran tadi, itu saya punya masalah kan, betul? Apa yang saya buat adalah sebelum saya kahwin, saya mencabar diri saya untuk sabar. Kita semua ada seorang kawan ni yang mesti annoying, betul lah. Saya tak tahulah kan, tapi saya ada lah. Jadi, yelah, kita tak benci dia lah, tapi kita pun menjauhkan diri sikit dia, sebab kita tahu dia annoying kan, sakit hati kita sebelah dia. Tapi saya sedar diri saya cepat pandai baran. Dan saya dengar dia mungkin persepsi saja orang perempuan jangan marah. Saya dengar orang perempuan dia masuk tu cakap je. Dan dengar-dengar tu buktilah dengan isteri saya kan. Betul-betul. Lepas tu saya drive, kita tak ada je dia cerita kan. Itu tak ada jadi sihat. Lepas tu kadang-kadang saya saja je gurau dengan isteri saya. Bila dia cerita-cerita saya, so apa pengajarannya? Awak nak cerita apa ni? Awak nak apa pengajaran cerita awak? Dia pun dia tanya, alah awak ni, sampai nak cerita pun tak boleh. So sweet. So jadi yelah, itu situasi. Lepas kahwin pun saya tahu macam tu lah kan. Tapi sebelum kahwin, sebab saya sini pandai-pandai, jadi kadang-kadang suka tinggi suara. Jadi saya memberanikan diri tadi, contohnya duduk dengan kawan kita annoying tadi. Contohlah, kita tak benci dia, kita bukan nak kata dia bukan kawan kita. Tapi kita tahu dia memang kadang-kadang dia tak cakap, tak jaga bahasa ke, atau sikap dia tu kadang-kadang dia tak faham gitu, macam tak nak cakap dengan dia ke kan. Dia nak juga dengan dia tu kan. Kadang-kadang kita tak nak ajak dia kan, tapi dia nak juga join kita. Bagi dia tahu kalau dia join kita, mungkin ada something wrong jadi dia. Saya ada sahabat yang macam tu tau. Jadi kita beranikan diri dengan orang macam tu. Sebagai contoh lain, saya ni dulu pantang betul lah, kalau mak ajak pergi shopping, saya memang tak teman lah. Tak apalah, umi-umi pergilah. Sebab saya tahu bukan situ bukan area saya lah, dia tak sabar. Tapi bila kita nak kahwin, saya tahu saya kena tunggu isteri saya nanti. Memang betul tau, lepas kahwin terbukti, alhamdulillah saya prepare tau. Apa saya prepare sebelum kahwin? Bila mak ajak pergi shopping, bila saya dah balik Jordan tu, saya ada lagi 2 bulan, sebulan gitu aja tu sebelum nak kahwin. Kalau mak ajak pergi shopping ni, umi okey dia teman. Umi okey lah teman. Tapi saya belajar lah tunggu kat luar kamera semua tu kan. Belajar tu luar aircon sim semua. Kadang-kadang tolong angkat barang semua. Kita latih diri kita. Dan terbukti lepas saya kahwin memang saya nampak isteri saya salah. Tak tahulah perempuan yang saya kata maaf, mungkin isteri saya seorang macam tu kan. Contoh isteri saya bila dia nak keluar, bawa dia keluar. Pergi mana? Jomlah kita pergi KLPS. Okey tak apa. Nak beli apa? Itu masalah. Patutnya kalau saya sebagai seorang lelaki, contohnya saya keluar nak pergi beli barang, saya tahu dah saya nak beli barang apa tau. Saya pergi ambil barang tu balik. Tapi isteri saya nak beli baju apa? Nantilah kita tengok
maraton seluruh maraton seluruh tempat. Tengok satu-satu. Kalau macam saya kan, kalau saya keluar pergi tempat, kalau saya nak beli baju sekali pun, saya dah mark lah baju tu tau. Okey, baju ni nanti ada duit sikit, kita datang ni. Nanti datang sekali lagi, kita ambil baju tu je, baru balik keluar. Tak tengok dah benda lain tau. Nampak tak? Tapi jauh-jauh saya, macam tu lah. Nantilah kan. Nanti lah. So, benda tu mula masa YouTube saya nak tengok benda tu. Tapi benda tu saya nak cakap diversity lah. Bukan nak kata itu satu keaiban apa semua. Kita nak kena terima. Contoh yang nak kahwin ni kan, kena belajar. Waktu ta'aruf, ada peluang berta'aruf, berkongsi. Apa suka dia ni? Apa kurangnya kita? Waktu kena bercerita, saya ni pandang-pandang sikit, awak nanti kena sabar lah. Okey, tak apa. Awak pun belajar-belajar lah untuk tahan kemarahan. Okey, janganlah, awak kena terima. Saya pun marah. Tak boleh lah macam tu kan? Jadi saya macam tu lah, saya prepare, kita prepare gitu. Sebab tu balik kepada apa yang saya cakap pada round pertama tadi, sangat penting untuk kita ada satu pandangan yang lengkap terhadap sebuah rumah tangga. Kita jangan tertipu dengan cerita dalam novel apa semua yang lepas watak tu kahwin, okey berhenti. Kita dia takat tu, pandai dia berhenti takat tu happy ever after. Zaman ada happy ever after kan. Nanti tengah-tengah berhidup, harga gula naik. Tadi pagi dia taksi ni ditarik 34 sen naik lagi tak apa, duit pula kena keluar lebih lagi. So benda tu timbul tension. Kita kadang-kadang tak jangka ada AES ni dulu dia tak jangka tiba-tiba ada tak ada lari dia tak ada bagi diskaun. Awak baru kahwin okey 90% diskaun. Tak ada Jadi kita nak kena ada peribadi dan prepare. Kita kena faham yang kita sedang berhadapan dengan satu masa hadapan. Kita tak tahu berapa lama kita kena bertahan di dalamnya. Maka kita kena faham rumah tangga tu bukan sweet-sweet aja. Ya, memanglah mungkinlah kalau kamu ada yang berkapal ke apa kalau bukan berkapal pula macam tadi Ustaz Nazrul kita bila dia nak pergi sambut birthday dengan pesarah dia datang semua, waktu tu mestilah isteri dia pakai lawa-lawa, cantik-cantik dia Ustaz Nazrul tengok dari jauh. Ayu pakai siapa. Tapi lepas kahwin kita pun tengok muka dia bangun waktu pagi tengah tak ada make up semua tu kan. Gitu kan dia. Contohnya lah kan. Tapi saya tak lah, saya rasa cantik. Tak contohnya lah kan. Kan waktu-waktu tertentu yang dia vulnerable lah orang kita. Kita akan hidup kena 24 jam, kita akan tengok dia muntah dan sebagainya. Macam saya waktu kahwin dulu, isteri saya ngandung muntah dekat sini. Takkan saya nak kata gelinya muntah lah. Awak rasa sendiri. Takkan saya nak kata, saya betul tak betul kan? Kata saya kaki main game, saya bukan kaki main game. Takkan sampai saya waktu kahwin, saya masih lagi gila sangat main game, saya masih main game lagi. Tapi, adakah saya masih nak gila sangat main game sampai saya tak peduli dah. Isteri saya kat dapur, awak tolong ni kejap, nantilah level ni tak habis lagi. Takkanlah kita nak bersikap macam tu, nampak tak? So, tu penting, saya balik pada preparation tadi lah. So kita kena ada satu mindsetting yang menunjukkan rumah tangga ni dalam bentuk ni yang realistik. Bukan sekadar cerita orang kata cerita imam makmum mencari imamku, mencari makmumku, tulang rusuk kiri tapi kita pergi kepada realistik yang realistik. Sebab tu saya sarankan sebelum saya serah pada moderator, saya sarankan kepada diri saya lah. Saya pun belum lah berilmu sangat apa semua, kahwin pun baru setahun. Saya sarankan kepada diri saya dan rakan-rakan semua untuk kita terus banyakkan menimba pengalaman daripada orang-orang yang telah berkahwin, terutama mak ayah kita, terutama guru-guru kita. Kita nampak keluarga dia bahagia kan, isteri solehah, anak dia soleh-soleh. Mungkin kita boleh bertanya, bagaimana Ustaz berhadapan dengan benda ni dan sebagainya. Jangan asyik tanya macam Ustaz jadi cinta dengan dia. Itu problem kita tau. Kita nampak cinta ni, cinta Islamik ni apa? Pasal sebelum berkahwin aja Sebab tu timbul isu couple Islamik lah pula. Macam mana Ustaz kalau saya nak berhubung dengan dia. Tapi sebenarnya yang lebih besar adalah lepas kahwin. Takkan lepas tu Allah tak seronoknya lepas minggu Allah tak seronoknya kita cerai lah. Takkan macam tu lah. Jadi kat sini kita siapkan diri kita lah untuk menghadapi cabaran-cabaran tadi. Moga-moga kita bukan saja dapat selamat dari cabaran dalam bentuk keduniaan, duit dan sebagainya, tapi kita selamat juga dalam bentuk ukhrawi yang melibatkan masa depan akhirat kita, syurga dan neraka, insya-Allah.
Jadi saya serah pada moderator semua. Terima kasih kepada Ustaz Bilal Ashraf. Tepuk tangan. Power. Dua-dua ahli panel kita memang cukup hebat menceritakan pengalaman mereka. And ada yang pengalaman menakjubkan, bagaikan mujizat, bagaikan dia Ustaz. Dan juga pengalaman-pengalaman yang rasanya memang cukup berharga untuk dikongsi bersama. Jadi kita dah habis group dengan, dan saya fokus seluas-luasnya kepada kawan-kawan dan adik-adik semua untuk bertanyakan sebarang soalan kepada kedua-dua panel kita sebelum kita masuk ke round ketiga. Okey, kalau ada boleh tampil ke depan dan gunakan mikrofon yang ada tu. Silakan. Okey, untuk yang baru bertanya soalan, kita tengah sediakan kru kita di tepi-tepi. Boleh tulis dan kru kita akan hantarkan ke depan. Silakan. Okay, soalan yang ringkas, padat dan jangan bagi pandangan pula. Kadang-kadang dia bilang bukan you saya ada pandangan Ustaz. Lepas setengah jam je cakap. Silakan. Ada yang tulis ke? Kalau sekian nak tanya boleh tulis lah kan. Tapi kita boleh simpulkan Ustaz kita punya forum hari ni bukanlah kita nak galakkan kahwin. Bukan itu. Tapi kalau nak kahwin tu jangan gelojo. Itu. Mana tak nak kahwin mungkin boleh, tapi dengan syarat mesti macam ni. Ubah sikap and jadi lebih mature, bertanggungjawab. Mature tu bukan terus skema, bukan. Macam dia tak skema je. Tapi saya nak tak skema pun biasa je kan. Masih boleh ni kalau awak bodoh semua. Tapi maknanya kita tak nak skema. Maknanya kita nak jadi seorang insan yang lebih bersedia. Itu maksudnya. Okey, soalan tak ada. Payah soalan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bertanya, apa yang saya dengar tadi. Nama saya Nur Saidatul Akmal binti Fauzi. Nama Saidatul Akmal binti Fauzi. Saidatul Akmal betul. Okey, silakan. Saya daripada IPG Kampus Bahasa Melayu. Tadi Ustaz Imam Muda Nazrul dengan Ustaz Bilal Ashraf dua-duanya berkahwin masa waktu belajar. Okey, macam kami ketika-tikanya berkahwin di waktu belajar. Okey, kalau macam kita dah bersedia nak kahwin, maksudnya kewangan pun dah ada, tapi kita menghadapi halangan daripada pihak pentadbiran. Macam saya di pihak kampus maktab, kami nak kahwin kena ada hantar pada pengarah, kena jumpa pengarah dan sebagainya. Jadi bila dah berlaku halangan sebegitu, macam niat tu terbantuk. Jadi saya rasa macam leceh kahwin ni. Sudah minta izin ke? Ya, kami ada prosedur tertentu. Prosedur beritahu je lah kan? Tak, ada surat dia dan sebagainya. Sebab tu nanti dia akan pertimbangkan dulu sekali. Sebab tu ada kawan-kawan kami terpaksa fikir dulu. Jadi walaupun kita dah bersedia, tapi disebabkan prosedur tersebut menyebabkan kita rasa lecehnya nak kahwin, susah nak kahwin. Sedangkan benda tu satu kata tuntutan kan. Kita rasa macam satu menyelesaikan separuh daripada tuntutan Islam kan. Dan daripada kita kata berkapal lama, tapi kita ambil satu langkah nak berkahwin. Tapi itulah halangan sendiri. Apa pendapat, pandangan daripada ahli. Okey, kita butuhkan soalan Tapi saya bagi mukadimah sikit lah. Lautan api kalau berenangi sakit si orang tak ada hal. Okey, kita sambung. Kita ada soalan lain daripada mana-mana. Silakan. Saya ingat boleh terus ready lah kan. Kalau ada soalan terus keluar ke depan. Tak payah buat. Kita akan butuhkan 3-4 soalan tu. Terima kasih kepada Cik Nur Saidatul Akmal atas soalan yang sangat bernas tadi. InsyaAllah akan dijawab sebentar lagi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Anis. Siapa? Anis. Okey, silakan. Okey, daripada yang ustaz-ustaz cerita, maksudnya ustaz-ustaz tu tak ada halangan daripada segi keluarga, walaupun nak maksudnya dari segi
kewangan kan? Cakap tadi. Saya ada. Saya pun ada. Cuma kita tak cerita ni. Saya lagi banyak lagi. Soalan tak ready dah. Contohnya kalau saya dah bersedia untuk berkahwin, tapi saya dapat mak bapak saya tak kisah, tapi dia nak mahar dia tinggi. Maksudnya hantaran dia tinggi. Macam kita orang muda lagi tak mampu, tapi kita orang dah sedia. Macam mana kita nak berhadapan dengan situasi, macam mana nak hadapan parent macam tu, nak construct parent macam mana semua. Okey, itu je. Lautan api sambut perangai. Takat mahar berapa lah sangat. Okey, tak apa. Silakan. Ada soalan lain? Okey, kita bagi satu soalan lagi. Silakan. Semua perempuan, yang lelaki tak ada pukul tu. Nama saya Aminah. Apa nama? Aminah. Okey. Saya nak tanya macam sekarang ni kita bercakap mengenai soal kahwin muda. Okay. So macam kalau pengalaman saya sendiri, saya dah habiskan usia muda saya dengan belajar. Sebab masa tu tak sanggup nak ambil tanggungjawab untuk jadi seorang isteri. So bila dah sedar, masa dah berlangsung sampai lama, so sekarang ni bukanlah tua sangat, tak adalah muda sangat kan. Tapi bila dah bersedia kan, daripada tempoh belajar sekarang saya dah bekerja. So kawan-kawan saya pun ada masih ramai lagi lah yang belum kahwin. So bila daripada tempoh habis belajar ke masa sekarang dah bekerja kan, kita ada banyak peristiwa lah macam calon suami kahwin dengan orang lain, tunang lari dengan orang lain, so calon yang ni lari kan. So kadang-kadang kita kata give up lah, bukan give up, maksudnya prorektor saja lah kan. Macam tu lah, so boleh tak Ustaz komen sikit lah, macam sekarang kita tengok contoh saya sendiri lah, macam usia dah bukanlah lanjut tapi kata Berapa lah umur? Berapa umur? Ya, kurang ni. Berapa umur? Berapa? saya kira dah 28. Berapa? 28. 28, okey lah. Okey. Mungkin ada juga. Okey, soalan dia apa? Soalan dia? Soalannya? Saya tak ada soalan, saya mungkin boleh minta pendapat Ustaz lah, komen sikit. Sebab kita tengok kan, dah ramai sekarang orang kata dah belajar tinggi, dah dapat kerja bagus kan, tapi kahwin ni tak nak lagi dah. Macam tu lah, tak komen saja. Terima kasih. Muka tak macam 28 Nampak macam 23 je. Okey, terima kasih kepada Cik Aminah juga atas perkongsian tadi. Okey, ini ada satu soalan ni, saya tak tahu, tulis saja agak comel juga. Macam mana nak cakap dengan parents nak kahwin awal? Pihak lelaki dah nak masuk meminang dan telah bersedia fizikal dan mental. Jiwa dan raga, lahir dan batin. Telah bersedia fizikal dan mental untuk kahwin, halangan oleh parents wanita kerana wanita grad tahun ini dan pihak lelaki grad tahun depan. Macam mana nak cakap dengan parents? Silakan jawab. Okey, so kita ada 4 soalan. Tadi saya minta buka pada Imam Nazrul dulu untuk memberikan respon mana-mana soalan nak jawab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya tahniah syabas kepada Dr. Asma, kepada Anis dan kepada Aminah, kerana saya lihat anda memang sungguh-sungguh nak kahwin, nak sambut kahwin. Jelas nampak itu. Tapi yang Kelihatan. Aminah jangan risau, hantar je rezeki pada saya, nanti saya akan hilang. Dengar tu. Recommended. Kita boleh rangkumkan ketiga-tiga soalan ni dalam satu soalan yang sama sebenarnya. Semuanya akan menyatakan kepada halangan itu dan halangan ini. Lautan api. Ya, lautan api sama kurang. Ini akan pulang Allah Ta'ala lah, kita pun ada dimaklumkan. Saya pun tidak berani nak kupas sebab saya tidak tahu bagaimana prosedur. Ada sekali diberitakan kawan-kawan kita yang berada di maktab, mereka isi orang yang tidak boleh kahwin. Kan? Jadi saya rasa akan terangkan bagaimana prosedur. Cuma kita sekarang ni sangat-sangat menyokong kepada pihak-pihak yang menganjurkan konsep taisirul ziwaj. Mudahkan proses perkahwinan itu, mudahkan. Sehingga bila kita susahkan, itu yang maharnya tinggi,
sampai melihatkan pendidikan kena tinggi dulu baru boleh kahwin. Tetapi ingin saya sentuh kepada Anis yang mana menghadapi masalah mahar tinggi, ataupun Aminah yang mengatakan ataupun halangan keluarga daripada ketah orang takut bagi kita ni. Kita koyak pun macam aku koyak dulu. Dah tak sungguh dah ada bagi liquid dulu kita bukan. Jadi semua itu ialah halangan yang kita dah beritahu dah jawapan dia tadi. Tetapi saya sendiri yang sudah melalui pengalaman itu untuk menghadapi halangan itu ialah macam saya sebut tadi, saya sering nasihat kepada anda semua, kalau anda seorang yang berani dan bertanggungjawab, terus jumpa dengan ahli keluarga anda untuk menyatakan hasrat anda. Biasalah ibu dan ayah kita, dia tidak sama dengan pemikiran kita sekarang. Saya selalu sebut itu. Ibu dan ayah kita, dia akan menilai dan memikirkan, sabarlah, belajar dahulu. Mak, ayah didik kamu, hantar kamu masuk universiti, kamu belajarlah dulu. Ayah nak kamu dapat PhD, dapat master, dapat sekarang ni belajar dulu, belajar. Jangan kahwin dulu, sabar. Tolonglah faham mak ni, mak nak tengok saya. Sabarlah dulu. Semangat keibuan kan? Sabar. Itu mak kita. Semestinya kita very sad kan? Very sad. Mak tadi nak kahwin juga. Dah banyak maksiat buat ni. Saya tak nak buat maksiat lagi. Saya nak kahwin. Tak nak dah bermesek-mesetan lagi dah. Duit PTPTN sepatutnya bayar orang kita buat. Beri top up duduk bermesek-mesetan. Orang bahasa Arab tu bermesek my syaitan. Faham sikit. Itu yang kita faham. Itu yang kita faham. Jadi selalu saya sebut, ayo kita raikan kedua-dua pandangan ini. Ayo kita raikan harapan ibu dan ayah kita untuk melihat kita berjaya. Ayo kita raikan pandangan orang muda untuk kahwin seusia muda yang kamu nak, kakak Aminah. 28 tahun tak kahwin lagi ni, tak adalah tua sangat. Tapi rasa macam nak lewat juga rasanya. Sabar. Ramai lelaki yang tua sedang melihat kamu tadi. Janganlah. Bagi resume kat saya memang selamat kamu dulu. Terus keluar dia balik, dia kapus. Berapa nombor WhatsApp tu? Jangan risau. Untuk Anis juga, okey, sekiranya begitulah keadaannya, maksudnya perlu kepada orang yang ibu dan ayah anda percaya. Macam saya gunakan pensyarah saya yang memang ibu dan ayah saya percaya. Dia meyakini. Kalau kita cakap dia tak boleh dengar, hantar orang yang lebih hebat daripada kita. Kalau JKKK tak boleh, hantar di parlimen dulu. hantar untuk menyatakan hasrat yang benar. Itu pentingnya Baitul Muslim untuk menguruskan mereka-mereka yang ingin mendirikan rumah tangga. Kalau kita rasa memang kita tak boleh, jom saya Bilal Ashraf ada. Kalau tidak boleh jumpa saya, hantar dia dulu. Biar saya nilai dulu. Kita jumpa mak ayah ni. Macam yang tuan guru saya lakukan kepada saya. Terangkan sebenarnya, kena nak mudahkan mereka kahwin. Bukan sebab mereka mungkin ada melakukan maksiat, tidak. Tetapi tolong mudahkan. Sebab kita nampak kecemerlangan si Anis tadi ni, dia bagus. Dia belajar dan dia, tapi tiba-tiba mak ayah letak 100,000. Letak hantaran. Janganlah masa bercinta-cinta tu dah berpuluh ribu habis. Dah berpuluh ribu dah bermesek-mesetan ke tengok. Tapi Anis baik. 100,000 tu pun rupiah. Kan? Ya betul. Kalau mak ayah, bakal kamu Anis yang dah sanggup untuk memikul tanggungjawab kamu sebagai isteri, betul-betul boleh, tak ada masalah, teruskan 100,000, 200,000 bagi. Jangan risau sebab dia okey. Tapi kalau dia macam jenis saya yang belajar lagi, macam Ustaz pun mungkin belajar lagi, ayo kita cuba beritahu kepada masyarakat umat Islam kita hari ini satu tuntutan yang kita kena lakukan ialah taysirul zawaj. Mudahkan kahwin itu. Ayo mudahkan proses perkahwinan itu. Kalau ada pensyarah di sini, kalau ada pihak-pihak kampus, pihak FPG yang ada di dalam ini, jom kita cuba lihat matlamat perkahwinan ini merupakan sunnah. Sekali lagi saya sebut, tolong jangan susahkan anak muda-mudi kita untuk kahwin hari ini. Macam saya sebut tadi,
statistik mereka yang kahwin muda sekarang ini meningkat. Yang cerai muda pun turut meningkat. Sebab itu kalaulah ianya berlaku kepada Amin, kepada Aminah, kepada Sayyidatul Asma, kita raihkan keadaan semasa sekarang ni. Kalau boleh bersabar, sabar. Kalau rasa hilang sabar, jangan cari pasal, jangan nikah di Thailand, jangan. Ada orang pergi ke Thailand, walaupun tak, insyaAllah saya baru balik je dari Thailand baru. Buat apa? Saya baru balik daripada Thailand. Kebetulan saya pergi di Masjid Songkla, Thailand. Ya. Tak mahal pun bayar, 450 saja. Upacara akad nikah 15 minit saja. Alhamdulillah, selamat aku. Dah, betul. Dia takut kayak jebal ni ke benda. Saya pergi untuk buat research dalam program terbaru saya. Research. Program terbaru saya. Ya kan dia sendiri try ada. Aku nanti dekat Anjay Bali ni lah. Pasangan ramai yang pergi bernikah di sana dengan sebab tak sabar, hilang sabar dengan naik kelinci borang apa semua, dengan mahal yang tinggi, dengan dah tak umur 28 tak boleh kahwin lagi. Ustaz, saya nak kahwin di Thailand, Masjid Songkla. Betul ada. Tetapi ini juga akan mencalarkan matlamat perkahwinan itu yang kita nak raihkan semua sekali supaya ada jalan keluar yang terbaik. Allah Ta'ala. Mungkin Ustaz ada pertambahan. Terima kasih kepada Ustaz Imam Munir Nazrul, tepuk tangan untuk beliau. Mungkin tapi idea tu pernah tambah pula ada pengalaman di Thailand dan sebagainya. Silakan Ustaz. Dia pasal yang apa universiti tak benarkan apa semua tadi tu, kadang-kadang saya tak pastilah, tapi orang yang ada perjanjian tu selalunya dia dimaklumkan. Saya rasa mereka dimaklumkan terlebih dahulu. Cuma saya tak pastikan kalau dengan universitinya. Saya ada ramai kawan dengan beasiswa lah kan. Saya tak ada beasiswa, saya fama je. Tapi kawan-kawan yang ada beasiswa ni biasa ada perjanjian. Dia tak boleh kahwin untuk belajar dan sebagainya. Pada satu sisi mungkin kita nampak tu menyusahkan kita dan sebagainya. Cuma ini kan saya bagi satu perspektif yang lain. Sebenarnya benda tu dia tak nak kita bermudah-mudah je. Sebab kadang-kadang anak muda, saya cakap jadi kadang-kadang anak muda ni darah dia panas. Kadang-kadang dia suka buat benda-benda yang ekstrim. Kahwin ni ekstrim lah, level ekstrim lah sebab dia masa depan hidup. So dah lepas tu pengalaman. Bukan tak ada kan, bukan sedikit orang-orang yang kahwin waktu belajar dan gagal. Ada kan, saya ada senior saya terpaksa balik, tak belajar tak ke mana. Dan ada 2-3 orang lah. So kat sini ni kita kena ingat lah. Pada saya peraturan tu mungkin ada berdasarkan pengalaman kan. Jadi kalau kita betul nak kahwin, kita jangan rasa urusan tu leceh. Anggaplah itu cabaran yang kita nak kena hadapi atas keputusan kita yang nak buat keputusan nak kahwin. Dia kena masuk dalam package. Tak boleh kita buat keputusan nak kahwin tapi kalau kita anggap apalah UM ni buat peraturan macam ni. Dia buat peraturan untuk semua orang, bukan untuk awak seorang. Jadi kat situ kena tengoklah dari satu sisi lah dari satu sisi. Tapi dari satu sisi lain, contoh memudahkan kahwin dari segi kadang-kadang mak ayah minta antara tinggi sangat dan sebagainya yang sampai tak masuk akal. Benda-benda itu perlu di muhasabahkan oleh masyarakat kita. Kadang-kadang masyarakat kita ni banyak benda tambahan-tambahan je kan. Macam kahwin, saya ingat dia seorang kawan saya, dia sampai terpaksa loan bank 30,000. Semata-mata mak dia rasa yang jemput tu tak cukup ramai orang. So mak dia suruh tambah khemah dan tambah catering punya makanan. Tapi dia tak ada duit. Tambah loan bank 30,000. So kena hutang, setiap bulan kena bayar bank RM600. Benda tu kalau sewa rumah RM600 boleh bayar sewa rumah. Kesian kan? Benda-benda tu kena muhasabah lah. Kemudian cakap pasal ni yang parents tak bagi ni kan. Saya satulah cakap pasal parents tak bagi ni kan. Saya minta maaf lah, saya bagi perspektif yang lain juga. Sebab saya awalnya parents saya tak bagi lah. Sebab saya nak kahwin waktu tu umur 18. Waktu tu apa saya muhasabah balik, apa yang menyebabkan saya rasa nak minta kahwin. Antara faktornya adalah waktu tu dah mula terdedah dengan istilah Baitul Muslim dan mula pergi ke daurah-daurah Baitul Muslim.
Dan waktu tu pula popular lah buku-buku cinta Islamik ni waktu tu baru nak naik kan. Kita pun dah baca sweetnya semua, kita pun rasa penuh-penuh rasa dah sedih lah kan. Lalu kita minta mak ayah kita. Dan of course lah mak ayah saya tak bagi. Apa yang mak ayah saya cakap pada ketika itu adalah ayah saya dia suruh saya besar lagi. Awak belum besar lah dulu kan. Sebab waktu saya pun nak pergi Jordan lah, ayah saya suruh kutip pengalaman, jumpa lebih ramai orang. Ayah saya kata, awak baru habis sekolah menengah. Kata, awak jumpa siapa? Siapa awak dah jumpa? So, kita tak jumpa ramai orang kan. So ayah saya suruh besar lagi, kutip pengalaman lagi. Mak saya dia sentuh bak duit. Mak saya sentuh bak duit. Mak saya kata, ada 20,000 lah. Kenapa lah 20,000 kata. Sekarang ni majlis kahwin 20,000 ringgit. Oh ya. Tapi waktu tu saya waktu tu entahlah ada angin datang sikit kat gigi saya. Saya kata sebab saya kata dah jadi saya pandang barang kan. Cuma waktu tu saya buat keputusan untuk tak beta mak saya lah. Saya tak lawan mak saya. Beta tahu beta ni saya dah guna lah beta ni. Kau jangan beta mak kau. Beta ni jangan guna beta. Beta gerik si beta. Beta ni maknanya menyawak lawan dia. So waktu tu saya fikir untuk tidak lah. Saya fikir untuk banyak reflect pada diri. Betul juga duit tak ada. Betul juga masih terlalu muda. Maka saya muhasabah dan saya belajar. Bila saya belajar kat situlah saya dan saya tak pergi tu dengan tangan kosong, dengan rasa macam okeylah dah lupakan pasal kahwin muda. Tak. Apa saya buat adalah itulah perjalanan saya nak buktikan kepada mak saya. Sebelum pergi Jordan saya dah buat kertas kerja. Kertas kerja macam mana nak hidup 5 tahun akan datang. Apa perancangan saya? Bila habis belajar, macam mana saya nak kumpul duit dan sebagainya. Perancangan saya tak tercapai pun. Sebab saya rancang nak kahwin 2013. Saya kahwin 2012. Saya rancang nak habis belajar 2013. Saya habis belajar 2012. Saya rancang nak buku saya terbit 1 buku setahun. Tapi Allah ini tak capai. Saya terbit 4 buku setahun. Jadi bila kita ada perancangan dan kita serius, kita membuktikan kat situ kita akan mempertingkatkan diri kita. Mak kita bila nampak benda-benda macam ni, dia akan lembut hati. Betul kadang-kadang tak rugilah kita anjak 2 tahun lagi ke. Kan? Kadang-kadang mungkin diri kita ada benda yang tak lengkap. Ya. Lepas tu saya tegur lah. Contoh dalam kewangan lah. Kita tadi kita cakap saya tak setuju. Saya tak setuju kahwin mahal-mahal sangat, saya tak setuju. Tapi kahwin tetap memerlukan kos. Kita tak boleh fikir sangat nak terlalu murah dan apa semua. Kadang-kadang pun kadang-kadang orang dia terpengaruh dengan cerita-cerita yang tersebar kat internet. Contohnya nikah mahalnya Al-Fatihah. Dia bolehlah buat kan. Tapi kadang-kadang kita kena fikir, mak kita ada kawan-kawan dia, ayah kita ada kawan-kawan dia, ada keluarga dan sebagainya. Kita nak kena fikir juga ayah muka mak ayah kita yang telah dijemput oleh kawan-kawan dia tadi ke majlis kawan-kawan dia. So memang kita nak nasihatkan mak ayah kita, jangan berlawan mak. Kita bukan nak lawan siapa kahwin lagi mahal, memang tak. Tapi takkan kita nak buat majlis kahwin terlalu sampai mak ayah kita punya haibah dia tu terkalah. Sampai orang kata, kau ni tak nak bagi kita makan, tak nak bagi makan, tak payah jemput. Takkan dia cakap main tu biskut Mary dengan teh dia ni. Kahwin murah tu berkat. Masalah sekarang adalah bukan kahwin murah tu tak boleh, tapi kita sendiri tak bermurah dalam hidup kita. Anak-anak handset, iPhone 5 yang terkini, beli Samsung S4 semua. Tapi betul cakap ke mak, kahwin murah ni berkat. Mana mak tak rasa panas telinga tengok sikap kita, kan? Custom made baju, seluar custom made, kasut mahal-mahal. Betul cakap ke mak nak kahwin murah. Ni problem lah saya nampak. So, benda-benda macam ni kita kena ubah diri kita. Kadang rumah tak kemas, bilik tak pernah kemas. Lepas tu cakap ke mak, mak, saya dah bersedia nak kahwin. Mak tak boleh nak terima lah benda-benda macam ni. Mak ayah kadang-kadang bukan tak nak bagi kita kahwin. Dia risau masa depan kita rosak. Saya kat sini saya harap lah anak-anak muda sekalian, kalau yang masih sangat muda dan sebagainya, tak salah pada saya kita tekan tentang pause dan kita banyak berfikir. Sebab tu saya suka satu nasihat lah. Nasihat daripada Ustaz Hasrizal Abu Jamil. Dia ni penulis buku Aku Terima Nikahnya, Murabi Cinta. So, dia pernah berpesan anak-anak muda ni, dia kata sibukkan diri dengan mengembara, contohnya menuntut ilmu yang lebih lagi dan sebagainya. Jangan terlalu sibukkan diri dengan hal-hal perkahwinan dan sebagainya sampai dia meracun diri kita. Sampai kan
Kahwin awal ni bagus kalau kamu betul-betul dah memang waktunya, dah memang masanya, dah memang keadaannya. Tapi kadang-kadang kita yang tak ada hal pun cari pasal juga kan. Kahwin muda seakan-akan benda tu satu seruan pula. So kat sini kita kena tengok lah kan. Setiap orang pada diri dia masing-masing. Jadi kat situ saya punya ni lah opinion dia terhadap benda-benda ni. Kadang-kadang mak yang kita ni kita tak pernah rapat dengan dia Saya nak kahwin sibuk cari mak ya. Tu kadang-kadang kena muasabah. So kita time-time kaji mesti call tak dia kan? Call tak seminggu sekali, sebulan sekali paling kurang. Balik rumah, raih tak dia, masak tak untuk dia, belanja ke dia makan dan sebagainya, ringan tak beban dia. Tiba-tiba time kahwin, kenalkan dengan orang yang dia suka tak pasal-pasal. Lepas tu mak kahwin kena murah, mak kena ingat Rasulullah marah kalau mamat. So kita kena faham lah macam mana nak strategi tu kena ada. Okay, saya rasa tu saja. Terima kasih kepada saudara Ustaz Hilal Asyaf. Tepuk tangan. Masya Allah. Kalau murabi kan, seolah-olah yang cakap ni macam dah kahwin 20 tahun, 30 tahun kan. Kalau tutup muka, nampak macam orang tua ni cakap kan. Ada-ada yang macam Ustaz. Kalau saya cerita pengalaman saya boleh tak? Boleh kan? Boleh cakap ke? Boleh ke? Tak boleh. Kalau tak boleh, kita cakap juga. Saya mana masa ni, Tuan? Okey, saya sebagai ahli panel. Okey, terima kasih teman moderator. Kalau tak kata pengalaman kahwin muda ni memang semua mak bapak basically tak encourage lah kebiasaan yang itu. Tambah pula macam saya orang Johor ni kalau kahwin tu something yang very besar lah kan. Maknanya memang kalau boleh kahwin. Kita semua orang Johor, kami semua orang Johor kan. Jangan cakap macam tu. Nanti kan orang Kelantan chatty kan. Tapi isteri saya bukan orang Johor. Saya orang mesti orang KL. Isteri saya orang Perak. Jadi kadang-kadang orang banyak cari orang Johor. Okey. Pengalaman saya masa tu saya ingat lagi masa saya masa tu dah berkenalan dengan seorang gadis yang begitu istimewa bagi hati saya dan bekas teman saya lah. Jadi masa tu bila mak dia call saya kata Halim, minta maaf lah makcik tanya ni kan, betul ke Halim dah betul-betul serius dengan anak makcik kan, nama dia Balkis kan. So sweet Aduh tu kan memang sakit-sakit tau. Aduh mak ini bakal aku cakap ni kan. Makcik lepas cakap tu terang kita dah serius dah bersama makcik tolong doa kan. Keluarga Halim macam mana? Tu lah makcik insyaAllah bagi saya tekor sikit. Saya nak cakap dengan mak saya macam mana. Halim kalau lah Halim nak kahwin dengan makcik tak kisah bila-bila pun tak apa. Esok nak kahwin hari ni kita pun tak apa. Pagi nak petang nak kahwin pagi kita pun tak apa. Tak pun kalau tak sempat mungkin tak ada duit nak telefon ke kan. Nak kahwin je dulu. Besok pagi dulu beritahu tak apa. Lepas tu kat Mesir, dia call dari Malaysia. Jauh tu, Perak. Dia call Malaysia, daripada Perak call tu ke Kahirah tu. Jadi saya pun, okey makcik, saya pun datang Mesir. Jadi saya tahu mak saya mesti tak kasih ni. Cara dia baik kena face to face lah. Balik rumah, balik Malaysia, mak saya balik cuti, saya pun balik Malaysia. Saya dah ready dah soalan. Kalau mak saya kata ini jawapan dia. Ini jawapan dia. Itu biasa kan? Ya, kita ada kita punya syllabus kan? Yang ada detail macam mana menghadapi situasi gitu. So, baca Muslim dulu lah. So, bila balik dia mana ada dia? Okay, nak cakap nak cakap mak nak kahwin kan? Mak, nak kahwin? Nak kahwin? Dah ada girlfriend? Jadi bila cakap itu kita mak kita ni pasal apa saya apa tadi? Kita boleh je. Memang kita tak tahu pengalaman tu, tapi kena praktis lah kan, kena praktis kalau betul sangat nak kahwin. Jadi bila halangan tu bapak saya pun tanya kan, betul ke nak kahwin gini kan. Jadi jawapan dia kata no. Jangan cakap no. Kan. Apa yang saya boleh buat, yang pertama tadi saya panggil senior saya yang dah kahwin, datang rumah, mak pujuk dengan mak, cerita dengan mak ini. Itu satu. Kalau macam Ustaz Nazrul tadi dia panggil pensyarah, dia lagi bawa kabel kuat kan. Saya pensyarah kat Mesir tak boleh datang Malaysia kan. Habis daripada bagi dia tambah adik aku kahwin macam itu kan. Jadi itulah silakan abang-abang, silakan kakak-kakak yang kahwin di share dia pengalaman tu. Tapi yang boleh saya simpulkan very simple satu dia nak tengok kesungguhan kita. Itu dia. Kita sungguh-sungguh tak? Memang kita tak ada duit, kita tak ada pendapatan, kita tak ada apa, tapi kita sungguh-sungguh tak? Dan apa plan kita? Jangan kahwin itu dia tak ada plan. Ada yang buat hujah, lepas ni boleh nikah gantung. Tak ada gantung punya lah benda tu.
Astagfirullah ni. Nikah gantung mana? Faham tak nikah gantung ni? Jadi dia kata okey, memang tak boleh gantung punya. Tak tergantung je. Mesti sedar-sedar nanti kan dah pregnant dan sebagainya. Sama juga macam masalah yang dilalui pihak universiti halangan dan sebagainya. Kalau kita betul-betul serius kita dapatkan sokongan daripada mak bapak kita, daripada ketua kampung kita, daripada kita mengatakan bahawa kita ni nak kahwin. Kenapa dia halang kita nak kahwin? Mungkin takut kita nanti pregnant. Bila pregnant nanti dah tak boleh nak pergi training yang melibatkan kayak, panjat gunung dan sebagainya. Sebab apa? Kau dah besar macam mana nak panjat? Lepas tu dah sikit. Itu yang dia tak nak. Okey, cakap itu tak apa. Kita nikah je. Nikah gantung. Walaupun dia kata tak mungkin tergantung, tak apalah, kita cakap aku yang ni lah akan gantung dan sebagainya. Tapi maknanya kita kena lah, kena betul lah, Pak. Kena ada effort, kena tunjukkan kesungguhan kita lah. Dapat kalau pihak ini kata, tak boleh. Kalau nak dapat kebenaran, kena minta daripada TNC ke apa ke, ataupun minta dengan Menteri Pendidikan supaya sains ke apa. Pergilah. Lautan api sama corona ni. Macam tadi, mahal sangat. Apa kata berapa tak boleh kahwin sebab mahal. Allah, mahal tu boleh discuss. Boleh cakap aku terima nikahnya Anis binti Abdullah dengan mas kahwinnya 20,000 hutang. Tak boleh kita boleh discuss. Mungkin orang cakap okey, kalau dia nak kahwin dengan anak air 20,000, 20,000. Alright, understand? 20,000 ringgit. Rupiah, okey. So bila dia nanya kita dah kata 20,000 umur je. Relax lah. 20,000 okey, insyaAllah kita bincang lagi. Pakcik boleh tak minta kurang sikit 15,000? Okey, 10,000. Okey. Betul? Kalau betul, okey lah. Dia nampak lah effort kita. Ini baru tahun 20,000 dah terpijat. Alamak, aku punya migraine mesti marah. Lihat lah okey lah, bila kita terhalang. Kenapa? Sebab 20,000. Relax lah. Memang amount tu banyak, tapi sebenarnya it just about amount. Jadi itu sedikit pengalaman. Ibu aku pula nak cakap. Ada masa belum agak kena pergi. Okey, ini soalan yang seterusnya. Saya minta pada dulu daripada kita tu menjawab soalan ni. Soalan. Selepas dah buat istikharah dan istisyarah. Istisyarah ni tak perbincangan lain. Istikharah ni minta tunjukkanlah pemilihan kan. Okey. Bagaimana kita nak buat penilaian bahawa keputusan yang kita akan buat itu betul mengikut keputusan yang diridai Allah. Terima kasih. Tak ada siapa beri masalah, tapi saya rasa tulisannya mungkin tulisan perempuan. Perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, istikharah dan istisyarah memang satu konsep dalam agama kita menganjurkan kepada kehidupan kita yang rasa hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila kita melakukan istikharah untuk melihat sejauh mana pergantungan kita dengan Allah, dan istisyarah ini akan kita raikan bila mana kita bersama dengan manusia lain, sahabat sandai kita, rakan kawalan kita, ibu dan ayah kita, untuk kita minta pandangan. Tetapi yang saya nak sebut ialah konsep kita memahami apa itu istikharah. Konsep kita untuk memahami apakah pergantungan kita dengan Allah yang rata-ratanya berlaku hari ini. Dia akan melakukan istikharah bila ada dia kena buat pemilihan. Dia tak kena ada pilihan bahawa dia tak rasa buat istikharah untuk minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya macam mana dia nak tahu keputusan yang dia buat itu selepas istikharah dan istisyarah itu, adakah itu keputusan yang terbaik kepada dia? Baik, lihat begini. Istikharah kena faham, jangan hanya kita buat sewaktu kita diberi ujian untuk memilih sesuatu. Yang paling glamour sekarang ni pilih pasangan hidup masing-masing. Nak pilih yang putih ke, yang hitam ke, yang gemuk ke, yang kurus ke. Yang kita nak sekarang ialah istikharah ini berlaku sepanjang masa dalam kehidupan kita. Sewaktu kita diberi ujian untuk memilih, sebelum lagi sewaktu kita hidup dalam keadaan yang relax, santai, tak ada apa-apa masalah, waktu itu pun kita minta dengan Allah, ya Allah, mudahkan jalan hidup aku, ya Allah.
mudahkan urusan kehidupan aku, mudahkan urusan kematian aku, dan mudahkan urusan akhirat aku ya Allah. Dalam solat-solat yang kita lakukan, solat-solat sunat yang kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya yang kita kata kita dapat petunjuk daripada mimpi. Jangan kata mimpi kena mata bola lah, mimpi kena tidur anjing lah, mimpi macam-macam, mimpi terbang lah, I believe I can fly. Mimpi Jakarta. Jadi Ustaz macam mana saya dah bincangkan dengan keluarga. Dia kata yang tu okey, yang ni tak berapa okey. Tiba-tiba mari dalam mimpi dia kata yang tu pula okey, yang B pula okey. Yang saya kata okey, tiba-tiba mari mimpi. Saya dah minta dengan Allah, tiba-tiba Allah beri alamat, petunjuk, dia lagi bagus. Sebab itu tuan sekalian, ianya akan kita rasa yakin dengan keputusan yang kita buat bila sebelum kita melakukan proses itu, istikharah dan istisyarah, hubungan kita dengan Allah sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Sebab tu kena lihat sebelum you buat istikharah itu, bagaimana hubungan you dengan Allah. Kalau kita akan rasa yakin dengan itulah keputusan yang terbaik, you saja yang tahu apakah itu keputusan yang terbaik. Macam yang berlaku kepada saya. Kita jaga betul-betul, bukan kita nak angkat diri kita sendiri, tidak. Tetapi inilah keajaiban yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Julaibib. Julaibib ni seorang yang kerdil, handsome pula tu. Tetapi dia ada satu perasaan cinta dalam diri dia, yang memang dia ni memang sangat akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dapat dengan Allah. Setiap hari Nabi tanya, Julaibib, kamu ada berkenan dengan siapa? Julaibib merahsiakan. Sebab dia rasa macam, apalah aku ni dah tak handsome, kerdil pula. Tetapi dalam hati dia ada satu perasaan yang dia sangat bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tanya lagi ada ke tak, ada ke tidak. Akhirnya dia mengaku, ya Rasulullah, apa Rasulullah yang berkenan dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Yang sangat cantik. Akhirnya Nabi sendiri yang pergi lamarkan untuk si Julaibib ni. Masya Allah, maksudnya keadaan itu ialah bagaimana kita nak membawa diri kita supaya betul jalannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ila Allah, kita dekat kita dengan Allah, barulah kita akan rasa apa petunjuk yang datang pun, apa keputusan yang kita buat pun, itu merupakan keputusan yang terbaik dalam hidup kita atas bantuan masyarakat kita, rakan sahabat kita, dan juga apa lagi segala yang merupakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih atas jawapan yang cukup baik tadi. Ada soalan lagi tak? Kita buka satu saja soalan lagi. Kalau boleh biar lelaki lah yang tanya. Sebab yang bertanya banyak perempuan ni. Masalah ni. Sementara kita tunggu jawapan, tunggu soalan tadi, saya ada satu pandangan. Kalau orang tanya, Ustaz, kita nak istikharah ke nak istisyarah dulu? Saya secara umumnya memang istisyarah itu lebih power daripada istikharah. Mana ada kita buat keputusan, Perdana Menteri buat keputusan, okey, dia panggil mesyuarat, buat keputusan mesyuarat dengan kabinet ke, ataupun Perdana Menteri mimpi, dia doa istikharah, mimpi dapat keputusan. Oh, GST tu buat. Kenapa kena buat GST? Sebab saya ada istikharah. Mana ada? Dia kena mimpi, panggil contoh lagi, contoh menteri. Dia panggil yang menteri yang lain lah kan. Jadi kita nak buat kat GST yang untung ke tidak, macam mana kita nak cakap dengan rakyat mahu lah. Jadi maknanya mesyuarat itu lebih power daripada istikharah pada pandangan saya. Okey. Okey, ada soalan? Tak ada? Tak ada soalan. Okeylah, kalau lelaki dah pupus sangat, kita buka lah untuk perempuan juga. Kalau nak tanya, satu soalan tadi. Silakan. Tak apalah, soalan lain pun tak apa. Soalan tak kena kahwin pun tak apa. Tanya imam muda berapa income sekarang ke? Berapa income? Banyak? Tak ada ya? Sekarang yang tak buat apa je? Bagi ceramah apa? Macam mana bagi makan isi anak? Itu je. Alhamdulillah, selepas Nabi belajar tu, saya dapat mengajar di sekolah agama di Perak. Kemudian dapat naik jadi guru besar. Yang mana kan jadi guru besar kemudian guru besar ni. Dan alhamdulillah tak pasal-pasal jadi imam muda. Ada juara imam muda, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa menang dapat apa? Dalam sikit nanti kita makan makin. Alhamdulillah. Makan 2 tahun tak ada makan. Dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, masya-Allah saya temukan saya di kota sendiri untuk boleh motivasi sebab kita juga pertanian Islam, kita ada production sendiri untuk memastikan kebutuhan dan juga ada production program. Bapak banyak.
menyelesaikan dan kita dah public figure untuk kita menyatukan kita belajar lagi macam-macam. Okey, dah. Dah tanya Imam pula kan. Dah tanya Bilal pula kan. Dah tanya ni Ustaz Bilal ke. Macam mana apa sekarang projek terkini benda semua? Sekarang ni kita saya tengah fokus buat event management lah. Macam yang terdekat ni 10 hari bulan November saya ada buat seminar bagaimana menyentuh hati. Menyentuh hati? Ya. Ya, macam dakwah ya. Yalah macam contoh macam you orang tak kahwin kan. Kena sentuh hati mak ayah. Kan? So kat seminar macam tu lah, seminar bagaimana menyentuh hati. Kita belajar menyentuh hati orang lain bermula dengan menyentuh hati itu sendiri. Tapi dah full house. So untuk 500 orang ya. 500 orang pun dah full lah. Untuk 500 orang dia dah membanjir di 600 orang lah. Kena tutup lah pendaftaran. Tak takut tak muat. Ya ke? So nanti Jika anda boleh selesaikan masalah, anda buka satu persatu lain, kita akan buka pesawat kemah tu. tengok nanti je ada 600 dah penuh eh? Ya. So nanti insyaAllah akan buat lagi lah program-program macam tu. Dalam perancangannya nak buat seminar untuk kita pendosa. Orang berdosa je kena masuk dalam seminar tu. Malaikat tak boleh masuk. Macam kita ni lah. Tak payah apa. So macam tu lah, insyaAllah tu lah sekarang. Dan saya sambil-sambil tu saya menulis lah. Saya menulis. Okey, nampaknya tak ada soalan. Ada soalan? Okay, kat Ada? Okey, when kita sekat sikit. saudara tu kita datang, saya nak cakap sikit pasal tadi lah komen contohnya. Contoh apa yang saya cerita tadi lepas saya komen, saya bukan orang yang mudah lah nak kahwin. Sebab mak saya memang jenis agak ada disiplin dia sendiri lah. Jadi macam apa Ustaz cakap tadi pasal struggle tadi. Saya dalam membuktikan bahawa mak saya dah letak satu level RM20,000 lah untuk saya kenal duit tu untuk saya berkahwin kan. Sekali tengok macam mak saya ni masa duitan lah. Tapi kita pun waktu kita belajar agama kan, kita kata pesan mak aku ni RM20,000 kan. Macam tiba-tiba tak nak bagi, cakap tak nak bagi kan. Tapi waktu tu fikir tu tak melawan dan kita cuba. Jadi antara yang struggle saya adalah saya pakai baju bundle je sebenarnya saya belajar kat UC. Baju warisan sini-sini ataupun baju bundle. Dekat Jordan ni 1 dinar sama dengan RM5. 1 dinar sama dengan RM5 Malaysia. So saya punya baju 50 sen Jordan lah. So RM2 50 sen. Paling kuat baju saya, kasut saya beli paling kuat pun 5 dinar RM30. Jatuh-jatuh lah. So bila mak ayah ni dia nampak kita struggle ni sampai dia terjimat. Dan kita balik rumah ambil hati dia. Dalam keadaan kita pun tak adalah banyak duit. Kita belanja, makan dan sebagainya. Jadi sebenarnya dia, mak saya yang cepatkan saya kahwin. Mak sebagai saya tunang dan sebagainya. Berbandingkan kita waktu masih kahwin tu sendiri, mak saya tak minta pun duit saya. Saya sebelum kahwin disiplin saja. Saya nak ambil hati mak saya, tak nak nampak macam tak buat apa-apa. Saya buat kita kerja satu lagi. Kita kerja kahwin dan lepas kahwin. Maksudnya saya cerita kat mak saya duit ada sekian. Untuk masa kahwin ni saya boleh spend sekian saja. Dan sekian lagi duit adalah untuk lepas kahwin. Untuk rumah sewa, perabot dan sebagainya. Gini cakap Umi ni je lah ada, Umi ni je lah boleh. Mak terkejutnya saya, mak saya kata tak apalah, yang belah sini biar Umi tolong, belah sini biar Umi tolong. Maksudnya yang Umi minta RM20,000 tu untuk apa? Macam Ustaz cakap tadi, dia nak tengok kita ada struggle, kita ada kesungguhan, betul dia nak kahwin. Kadang-kadang mak ayah kita betul. So nanti boleh nego lah kan. Cakap awak antara boleh murah lah kita mampu macam ni je, dah usaha lah macam ni je kita boleh. InsyaAllah lembut hati mereka. Tapi kita kena pandai lah bersemi dalam berhadapan dengan mereka. Jangan emo, jangan pergi bantai dengan hadis Nabi. Mak tak beriman tu, Nabi cakap pergi. Ini yang ramai anak muda fail sebab darah dia panas kan. So kita bersabar, pandai menyentuh hati tu insyaAllah. Itu je. Okey. Dalam 32 minit ni bukan kesimpulan, tapi nak jawab soalan. Dan nak tanya soalan. Macam mana Imam Muda Nazrul merancang bahtera selepas perkahwinan? Mungkin macam proses mungkin dah kahwin, satu obstacle dah tak ada, maju kahwin. Lepas tu pula duduk rumah macam mana, expenses nak merancang nak anak ke tak, nak kandung ke apa kan, sebagainya. Bila sebut soal perancangan, ialah satu kaedah ilmu yang semua kena miliki. Dan sebab itulah kita sangat dianjurkan sementara kita sedang belajar ini, ialah kita isikan dengan ilmu-ilmu fardu ain, fardu kifayah yang akan
mengharmonikan lagi bahtera rumah tangga kita itu. Macam saya tahu waktu itu saya sedang belajar dan saya alhamdulillah Allah beri amanah kepada saya untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Ya, mengajar pula. Ya, mengajar di masjid, di surau, di madrasah, di mana-mana tadi. Waktu saya belajar, walaupun pada ketika itu kita baru melalui proses hijrah untuk belajar ilmu agama, tetapi Masya Allah tabarakallah, saya bila lihat saja saya dah bersedia untuk ikut tanggungjawab, saya dah nampak apa yang saya akan buat untuk 20-30 tahun akan datang. Sebab berdasarkan track record yang saya sendiri lalui, dengan kepayahan kita hidup, walaupun kita anak penerus profesor, kita lihat bagaimana akak dan abang kita kahwin dengan track record yang nampak kejap bahagia, kejap ada masalahnya. Jadi di situ kita belajar agama, baru satu suasana yang baru. Saya melihat bahawa tanggungjawab saya sebagai suami memang sangat berat. Saya dah menyatakan tanggungjawab, saya nak pikul tanggungjawab anak orang, anak dan orang. Jadi alhamdulillah waktu saya belajar, saya sudah mengajar sebenarnya. Saya sudah mengajar. Dan bila mengajar secara sambilan, saya sudah melihat itulah insya-Allah sumber rezeki bagi aku yang mudah-mudahan walaupun sedikit ada keberkatan. Saya nak keberkatannya. Sebab duit, walau kita sebut macam mana pun, ia tidak akan pernah cukup. Bila dah macam ni, ustaz tanya berapa income pun rasa macam tak cukup. Kenapa dulu aku gaji masa mengajar dulu baru 200.5, tapi cukup pula nak bagi duit dekat keluarga mertua, keluarga sendiri. Sekarang ni pun dah ada 20, 30, 40, 50 ribu, 60 ribu. Dah 1 ribu, tak cukup kan? Pun dah mana pergi duit ni? Kenapa tak cukup? Astagfirullahaladzim. Sebab itulah Nabi SAW menyatakan, apabila manusia ini diberi satu lembah emas, kita akan berharapkan kepada lembah emas yang kedua. Bila diberi lembah emas yang kedua, kita akan berharap kepada lembah emas yang ketiga. Sebab duit memang takkan pernah cukup. Tapi how you manage your money, your keuangan, your masa, keperluan, kehendak, mana satu yang lebih utama, apatah lagi bila menyebabkan soal dah dapat anak. Lagilah, waktu itulah perlu kepada persefahaman antara suami isteri. Perlu kepada perbincangan, cakap mulik-mulik, kita ni belajar, dah bersedia belum nak pikul anak, nak memang anak, dah bersedia belum. Kita tak nak dengar lagi dah pasangan yang muda-muda kahwin, tiba-tiba dia kata, belajar, tak dapat anak, buat macam mana? Seolah-olah mereka tidak ada perancangan sesama mereka untuk melihat amanah yang Allah nak beri sebagai yang merupakan anak itu. Mereka seolah-olah tidak bersedia. Mereka kata dengan alasan belajar tak lepas tu kan ada kondominium. Kan? Sebab itu kalau tak tahu kondominium tak apa. Sebab itu pentingnya penerimaan antara lelaki dan perempuan, suami dan isteri, supaya anda akan selamat untuk mengundi bahtera yang anda akan lalui. Ya, yang paling penting ialah saya ingat kita baca kitab Cinta Kerana Allah karangan Ustaz Muhammad Joel. Dia mengatakan satu perkataan Inggeris, you can change the one but you can change. Maksudnya kita boleh ubah arah angin itu, tetapi kita boleh ubah kita punya perahu kita itu, kapal layar kita itu, supaya kita lebih selamat dan berjaya untuk mendapat jannah. Baik jannati, untuk kita dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz atas penerangan tadi. Tapi anak tu kalau dia lahir automatik datang dengan rezeki dia. Hadis 40 tu kita tengok. Hadis 45 hari mana orang itu. Okey, soalan yang terakhir daripada Ustaz Hilal Ashraf ini. Okey. Ustaz, saya dah sedia untuk berkahwin dan family pun dah bagi green light. Okey. Tetapi pihak lelaki tidak suka di-push. Tapi dia sedang berusaha ke arah itu. Apa? Ya, ini mak bapak dah kasih. Dah green light dah, memang green-greennya ni. Tapi suami, lelaki pula tak suka di-push. Tapi dia sedang ke arah itu lah. Apakah cara terbaik dan pandangan Ustaz untuk mengatasi masalah tersebut? Persoalannya, siapa yang tulis? Lelaki ke perempuan? Tengok. Saya tahu. Perempuan. Jadi dia dah sedia nak kahwin, tapi lelaki tu tak suka di-push lah. Jadi kadang-kadang
mungkin lelaki tu dia sebagai seorang lelaki, saya sebagai lelaki kadang-kadang lelaki ni dia tahu dia dah kahwin, tanggungjawab dia lebih besar daripada perempuan lah. Contohnya tanggungjawab nafkah tu terletak pada lelaki. Macam saya sendiri, antara sebab kenapa saya mampu agak bersabar sedikit untuk kahwin ni adalah kerana saya rasa saya yang kena tanggung isteri nanti. Maka saya nak kena berikan yang terbaik pada dia. Tapi kita tak naklah jadi macam orang yang bersedia tapi tak kahwin-kahwin. Itu tak nak juga. Kita kena ada perancangan. Sebab tu kena bincang dengan lelaki ni, apa perancangan dia? Atau kena tanya, dia memang tak suka di-push tak pun. So apa perancangan dia? Apa target dia? Kena tahu. Dan kalau betul dia serius nak kahwin dengan kamu, dia akan beritahu kamu target dia. Macam saya sendiri, saya waktu bertunang, awal bertunang, antara benda awal-awal cerita bincang, cakap bila nak kahwin. Apa perancangan sepanjang nak tunggu nak kahwin ni, apa kita nak buat. Kalau betul lah, kalau betul kita serius nak bercinta dengan seseorang, kita takkan tak sentuh bab kahwin. Nantilah kahwin, tak ada. Nanti pun kalau dah berhubung tu nak kahwin lah. Kalau nanti ini ada problem lah sebenarnya, sama ada nak main-main dengan kita ke apa ke. Enjoy dulu. So dah gitu nak kena tengok. Bukan nak kata kena bercinta terus kahwin. Sebab tu ada bertunang kan. Jadi kena, tapi kahwin mesti ada dalam agenda. So kena tahu dia bila. Kan bila. Kau boleh bertunang dulu ke dan sebagainya, contoh untuk secure keadaan. Takut nanti tak bertunang, tiba-tiba dia tak nak ke, dah susah dah. So sebab tu orang Melayu ni adab dia berlapis-lapis. Ada ikat dulu dan sebagainya. So kat situ benda tu kena ni lah, bawa berbincang lah dengan dia. Tanya dia apa perancangan dia. Kalau kita segan nak tanya, minta mak ayah kita tanya apa perancangan. Mungkin lelaki ni dia ada problem, dia rasa macam tak mampu, takut. Mungkin mak ayah kita boleh tenangkan dia ke, pakcik tak minta banyak macam tu. Contohnya, lega hati dia dengar. Macam saya dulu awal-awal nak kahwin, saya jarang sembang dengan isteri saya. Saya sebenarnya banyak sembang dengan mak ayah dia. So kadang saya tanya tau expectation mereka. Dan bapa untuk saya tengku, antara yang saya fikir, sampai saya terfikir lah waktu tu, adalah bila saya kahwin saya bukan tengku tau. So anak kami tak dapatlah tengku kan. Minta maaf awal-awal tau. Punya nak jaga hati mak ayah. Tapi orang kata kita keresahan dipadankan dengan dia sendiri. Tak apa, ayah tak kisah. Tak bagi gelaran apa, tak apa. Gelaran ni kat dunia je. Buat betul aku special. Lega kan? Lega. So kita rasa okey. Macam tu lah duit kan, masalah duit dan sebagainya. Kita cerita tau. Saya cerita kat ayah dan mak mertua saya, ayah mak saya bukan lelaki kan. Kita ada duit begini-begini je. Rancangan saya lepas kahwin saya hidup macam ni dengan anak pakcik, anak ayah, betul dah panggil ayah. Anak ayah saya duduk macam ni. Tak apa, nanti dia bincang lah. Kalau dia rasa ada benda tak sesuai, mungkin dia akan bagi cadangan. Boleh tak kalau diusahakan, kalau boleh lah. Contohnya lah. So kita ada perbincangan lah. Masalah kita semua ni, kebanyakan kita adalah kita banyak sendiri-sendiri. Kita dengan couple kita tu je kan. Kita tak pernah nak santuni mak ayah dia. Dia tak pernah santuni mak ayah kita. Saya sebenarnya bertunang, antara benda saya sibukkan tunang saya adalah supaya dia berhubung dengan mak ayah dia. Ambil lah hati dia. Dan itulah saya pesan banyak bertunang. Bagi happy birthday ke apa macam tu. Supaya bila sampai part berbincang ni, hati mereka lembut untuk memudahkan untuk kita. Jadi itu sajalah untuk soalan. Okey, terima kasih atas cetusan ide yang cukup benar. Okey, soalan terakhir nak tanya pada Imam Mulin Nazrul. Sila pegang mikrofon. Mana bagus? Kahwin muda ke kahwin tua? Bagi saya kahwin muda. Sedap. Okey, sedap. Dah tu tak sedap kan? Okay. Yang kedua, saya tanya, kalau dah anak nanti umur baru 19 tahun, tak, ayah nak kahwin boleh? Apa jawapan? Saya kata dia kahwin dah cepat-cepat. Kan? Itu saja, terima kasih. Okay. Soalan yang sama juga nak tanya, kahwin muda ke kahwin tua? Tanya saya ni kahwin muda, kahwin tua tu bukan masalah lah. Masalah kahwin lah bila kamu bersedia. Kamu prepare, kamu dah buat persediaan. Itu ada. Jadi kalau anak dia, jadi kalau soalan tadi anak, saya tak tanya lagi, tapi saya okey. Kalau anak dia, saya akan ajak dia untuk bincang benda ni lah. Tak semestinya kahwin muda tu bagus. Tak semestinya kahwin lambat tu bagus. Dia tengok pada diri kita. InsyaAllah.
Itu pendapat saya. Okey, saya bagi masa 30 saat kesimpulan pembicaraan kita hari ini. Kalau ada ucapan ke wasiat ini. Baik, insyaAllah saya minta maaf lah kalau perkongsian apa yang saya kongsi ini akan menjentik hati anda. Tetapi saya tidak mahu anda untuk mengikut jejak langkah saya kerana bukanlah cara yang dan jalan yang terbaik. Tapi pilihlah haluan yang terbaik untuk hidup anda supaya kita akan selamat di masa yang sangat sabar ini, dan teruskan perjuangan kalian untuk menipu ilmu, mencari pengalaman dalam kehidupan. Dan ingatlah apa yang disebut oleh Imam Syafi'i Hasanul Banna menyatakan masa kerja yang kita nak buat lebih banyak daripada masa yang kita ada. Maksudnya gunakanlah, manfaatkan masa kita yang muda ni, kita maksimumkan potensi kita di usia untuk buat perkara yang elok, yang baik, supaya insya-Allah Allah pasti dah menentukan siapa jodoh kita yang terbaik. Insya-Allah minta ampun, minta maaf, terima kasih kepada pihak efektif sekali sudah untuk memanggil saya untuk bersama-sama berkongsi tentang ini. Terima kasih atas penyertaan anda semua. Tahniah, syabas, dan teruskan perjuangan anda kalian semua. Insya-Allah sirru'an berkasilah barakallahu fikum insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik sekali pencerahan yang telah diberikan oleh Al-Fatih Imam Nazrul. InsyaAllah kita akan ada semua perbuatan yang ada dan kita akan mengajar. Terima kasih Ustaz. 30 saat. Ya, silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah kita telah melalui satu isu, jadi kahwin muda dan sebagainya. Semoga kita sama-sama lah. Saya cakap pun banyak muhasabah diri agar kita meletakkan keputusan itu berdasarkan ilmu kita, kewarasan akal, dan bukan semata-mata emosi. Moga-moga kita tidak tertipu di atas jalan yang nampak macam manis, sweet-sweet ni, tapi sebenarnya dia banyak pancaroba dan merupakan orang kata taruhan untuk masa hadapan kita. Maka banyaklah berhubung dengan Allah SWT, baiki amal, perbaiki diri. Sebab sebenarnya keluarga kita adalah asas kepada umat. Itu nak kena tahu. Kalau kita bina keluarga yang rapuh, kita akan ada masa depan umat kita yang gelap. Kita tak nak jadi penyumbang kepada keruntuhan umat kita. Maka bermula dari diri kita dan orang yang kita cinta, kita bina satu keluarga yang sangat cantik. Di sini kerana itulah kita berkumpul di sini dan membincangkan isu ini insya-Allah. Jadi sebelum saya tamat, saya minta izin daripada moderator untuk mempromosikan sesuatu. Di luar sana saya ada jual buku kumpulan cerpen Simfoni Cinta. Harga dia RM20, tetapi untuk hari ini saya jual RM10 saja dan hanya ada 150 buah saja. Kalau aku pilih RM110 saja insya-Allah. Sorry, pasal apa 2 pilih. Jadi ada RM10 saja, boleh dapatkan di luar sana. Nanti adalah nampak kat luar sana insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap tuan-tuan semua dapat bagi keputusan tangan untuk perjuangan kita. Itulah nasihat daripada Al-Fatih Ustaz Bilal Ashraf. Jawapan dia begitu bernas dan kupasannya itu memang cukup menarik. Jadi saya pun sangat terpengaruh dengan apa yang telah disampaikan tadi. Okey, buat akhirnya saya mewakili ketiga-tiga kami berada di atas ini mengucapkan terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih kepada pihak pengajar dan telah jemput kami. Jangan terik untuk panggil saya lagi dan juga dua ini okey. Saya ni. Okey, dan saya minta maaf banyak-banyak jika berlaku sebarang kekasar bahasa ataupun terasa hati dan sebagainya. Minta maaf secara silap. Mudah-mudahan ada rezeki kita akan berjumpa lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi